dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita bertemu lagi dalam program Bual Santai. Okey, untuk hari ini kita ada dua tetamu istimewa lah kita jemput untuk memeriahkan lagi kita punya segmen. Saya Rozamri bin Bahari, bekerja sebagai penghubung awam tadi dan juga ada 4 orang anak, 3 orang bersekolah dan setakat tu itu sajalah. Saya Puan Nazia, bekerja sebagai pegawai analisa perisian. Saya juga kebetulan saya juga mempunyai 4 orang anak, 3 juga bersekolah dan seorang berumur 2 tahun. Jadi 3 orang tu kita ada darjah 5, darjah 3 dan darjah 1. Kita kan belajar, anak-anak belajar dekat sekolah semua. So macam mana Puan bekerja di rumah ataupun kena pergi ke office pada ada jadual-jadual dari rumah. Saya bekerja dari rumah. Juga bekerja di rumah. Kadang-kadang perlu keluar juga untuk berjumpa dengan orang, manangkan daripada banyak kerja. Jadi boleh pantau anak lah dekat rumah macam tu. Betul. Sambil memantau, sambil ber-PDPR, sambil bekerja. Jadi guru besar kat rumah ni. Jadi guru selalu tengok dekat sekolah je kan, cikgu sekarang rasa sendirilah macam mana tu mengajar anak kat rumah tu. Dengan kelas yang serentak ya. Kelas serentak. Macam mana nak uruskan masa tu dengan kerja, dengan kelas anak lagi? Kita akan curi juga masa sedikit untuk set up PDPR kelas je dan kita akan monitor dari jauh je lah. So tak adalah. Bagaimana Encik Azam? Kalau saya lebih kepada persediaan awal. Contoh esok ada mata pelajaran apa, so malam ni yang kita prepare untuk esok. Jadi senang sikit lah untuk memantau dari segi jadual anak-anak. Kita nak bersembang-sembang lah tentang satu mata pelajaran yang yang memang anak-anak kita belajar lah sekarang kan, iaitu mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan. Kita nak soalan pun santai-santai je, sikit je soalan kita, tak banyak. Okey, soalan pertama saya tanyakan kepada kita bagi peluang kepada lelaki lah dulu kan. Cik Azam. Memang perlu kerana ianya melibatkan tentang jasmani, iaitu PJ lah. PJ pendidikan jasmani yang lebih kepada kesihatan tubuh badan fizikal. Sefahaman saya lah sefahaman saya. So PK ni pula lebih kepada pendidikan kesihatan, iaitu lebih kepada dalaman badan tentang nutrisi, orang kata pemakanan, cara pemakanan, betul. Kalau salah betul kan lah sebab dah lama tinggal lah, maklum lah. Tapi dari segi pemantauan yang dibuat, apa yang saya faham terhadap anak-anak ini tentang pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan, saya rasa memang amat perlu untuk didikan awal anak-anak seusia di bangku sekolah rendah. Terima kasih Cik Azam. Macam mana pula persepsi atau pandangan daripada Puan Azlia sendiri terhadap mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan? Seperti yang Cik Azam cakap tadi, that's a good point. And then PJPK ni dia bukan subjek baru untuk kita. Even kita sekolah lagi, zaman kita pun dah ada subjek tu. So kita sendiri pun bila time PJ je kita excited. So I think anak-anak kita sekarang pun do the same thing, diorang pun excited juga. Untuk bila PJ saja, diorang sebab PJ adalah diorang akan berpraktikal kan, berfizikal. So I think kita memang sepatutnya meneruskan subjek ni di sekolah. That's my Jadi saya nak tanyakan soalan yang kedua pula lah. Berdasarkan persepsi ataupun pandangan-pandangan Encik dan Puan tadi. Encik Azam dulu. Jadi Encik Azam rasa adakah subjek PJPK ni perlu ataupun wajib, maksudnya perlu dikekalkan, wajib untuk diajar, untuk terus diajar? Saya rasa perlu dan memang tak ada alasan dan saya rasa memang perlu dikekalkan
Kerana apa? Kerana saya nak sambung pada poin yang pertama tadi adalah ianya berkaitan dengan fizikal. Ianya tentang orang kata keseimbangan pembelajaran. Itu pendapat saya. Bila mana kita belajar di dalam kelas, ada satu ketika pendidikan jasmani ini dan juga kesihatan, ianya membuatkan kita keluar daripada kelas tersebut dan kita lebih kepada berfizikal dan juga berinteraksi. Ianya lebih, ialah kalau kita duduk dalam kelas sahaja sampai habis waktu pelajaran, orang kata tak mendatangkan kesihatan juga bagi saya lah. Dia perlu ada pergerakan juga. Jadi saya rasa ianya perlu dikekalkan. Tak ada dakwa-dakwi lagi. Ianya lebih kepada kepentingan kesihatan kita sendiri dan juga mental untuk kita menerima apa yang guru ajar kepada kita nanti. Terima kasih. Okey, jadi kita cuba dengar pula pandangan daripada Puan Azlia tentang perlu ke subjek ni diajar di sekolah. Pendapat saya seperti Encik Azam. Kerana subjek PJPK ni adalah subjek yang bukan hanya berfizikal, tapi murid-murid juga boleh belajar teori mengenai teknik sukan, rantaian makanan. Kita ada CPR juga, bantuan kecemasan juga diajarkan. Lepas tu kita ada nutrition, makanan juga ada. Jadi saya rasa tak semua ibu bapa di rumah pakar untuk mengajar anak-anak ni untuk benda-benda begini. Jadi macam cikgu, diorang dah ada ilmu tu. Jadi memang seeloknya anak-anak dapat pelajaran. Bersetuju. Saya pun bersetuju juga dengan pendapat Puan Azlia dan Encik Azam tentang mata pelajaran ni. Ialah sebab ada juga dalam kalangan ibu bapa sendiri yang merasakan subjek pendidikan jasmani dan kesihatan ni bukanlah satu subjek yang wajib ataupun bukanlah satu subjek yang penting dalam lebih-lebih lagi zaman sekarang ni, iaitu semasa PDPR ni, mereka menganggap bahawa subjek pendidikan jasmani dan kesihatan ni adalah sebagai satu subjek elektif. Jadi subjek elektif ni tidak diberi pemberatan yang lebih. Soalan seterusnya saya boleh kaitkan jugalah. Okey, Encik Azam. Berdasarkan apa yang pendapat Encik Azam tadi, jadi saya nak tanyalah okey, memandangkan sekarang ni, isu sekarang ni semasa musim ini adalah musim anak-anak kita pun belajar PDPR, kita sendiri pun work from home, bekerja dari rumah. Saya nak tanyalah, adakah Encik Azam merasakan subjek ini relevan dalam pengajaran PDPR? Apa pandangan Encik Azam? Bagi saya, relevan untuk diteruskan. Saya tetap dari soalan awal tadi hingga ke sekarang ni, saya tetap mengatakan ianya bagi saya penting untuk pengetahuan tentang kesihatan dan juga fizikal tubuh badan maupun subjek tentang sesuatu jenis sukan. Maksud saya, di rumah pun walaupun PDPR, kita masih boleh lagi meneruskan pendidikan jasmani maupun pendidikan kesihatan. Pendidikan kesihatan lebih kepada teori, itu pendapat saya lah. Tetapi pendidikan jasmani lebih kepada fizikal, yang mana boleh diteruskan di rumah. Contoh untuk fizikal, PJ, subjek PJ itu sendiri, kita boleh, anak murid, cikgu-cikgu boleh suruh anak murid di rumah untuk melakukan senaman. Mengikut cikgu, buatlah video live macam subjek-subjek yang lain, betul tak? Jadi dekat situ saya rasa relevan, masih relevan. Bukan masih lah, memang relevan lah untuk dibuat walaupun PDPK. Tak ada masalah pun. Okey, terima kasih Cik Azam. Jadi memang tak ada masalah lah pada Encik Azam sendiri untuk membantu anak-anak untuk melaksanakan PDPR, PJPK di rumah. Tak ada masalah. Kalau cikgu bagi task suruh skipping pun, skipping lah. Ambil video, kita buat live. Skipping. Sama-sama dengan cikgu kan, ramai-ramai lah murid, ramai-ramai macam biasa PDPK, subjek lain. Kan kita buat Google Meet dengan cikgu-cikgu kan. Why not subjek untuk PJPK? Ya, betul. Okay, terima kasih Encik Azam. Jadi bagaimana pula dengan pendapat Puan Azlia? Adakah sama ataupun ada pendapat lain nak tambah? Persilakan. Pendapat saya
tak larilah daripada Encik Azam, lebih kurang. Cuma bagi saya, kenapa ibu bapa sekarang lebih menekankan subjek subjek yang bukan elektif lah, maksudnya yang macam bahasa Inggeris, bahasa Melayu kan. Teras. Subjek teras tu. Kerana bagi saya, sebab kalau dulu kita ada UPSR, benda tu adalah benda yang wajib lah dekat dalam UPSR tu kan. So sebab tu ibu bapa sekarang kita fokuskan ke subjek tu saja. Tapi macam sekarang kita dah tak ada UPSR kan. So saya rasa ibu bapa sepatutnya balance lah. PJ ni, subjek PJ ni adalah sesuatu benda yang anak-anak kita boleh dapat pengetahuan tentang makanan, tentang sukan, emosi, segala-galanya lah. So saya rasa ibu bapa kena pentingkan juga benda ni, ia adalah relevan. Okey, terima kasih Puan Azlia, Cik Azam. Jadi pada pendapat Encik dan Puan, subjek ni masih relevan. Terima kasih kerana pendapat yang bernas itu tadi. Okey, jadi Puan Azlia, saya nak tanyalah dengan penerimaan Puan sendiri apabila mata pelajaran ni diajar secara maya di musim PKP. Yelah, seperti kita tahulah musim PKP ni kita bukanlah boleh keluar sesuka hati nak cari barang ke apa ke. Macam mana dengan penerimaan Puan untuk dalam mata pelajaran ni? Okey, bagi saya walaupun tidak 100% berkesan, tapi murid-murid masih lagi boleh mengetahui secara teori. Kan kita ada ajar bahagian kesihatan, jadi pelajar masih lagi boleh sama-sama mengetahui apalah yang subjek yang dalam PJPK tu. Seperti yang Cik Azam cakap tadi, cikgu juga boleh mempraktikkan fizikal punya aktiviti sama-sama dengan murid kan. Jadi bagi saya, walaupun tak berkesan 100% tapi masih lagi memberi manfaat kepada murid-murid. Terima kasih Puan Azlia. Jadi Cik Azam, bagaimana pula dengan penerimaan Cik Azam terhadap mata pelajaran? Nama pun subjek. Pun kata subjek yang memang ada di sekolah, jadi ianya tentulah mesti diteruskan. Wak Ima di musim PKP sekalipun. Cuma itulah kita nak buat live ni memang kita boleh. Saya memang setuju sangat untuk diteruskan. Cuma inisiatif itulah kena ada dipertingkatkan. Macam Puan Azlia katakan tadi, memang bukan 100%. Yalah, almaklumlah COVID-19 ni baru lagi terjadi di satu dunia lah, orang kata kan, satu dunia. Jadi benda ni benda baru untuk kita. Wak Ima sekalipun kita menggunakan Google Meet, video call ke, ini benda baru bagi Malaysia. Jadi memang kita takkan dapat 100%, tetapi sekurang-kurangnya kita perlu teruskan mencari mekanisme yang terbaik untuk meneruskan usaha pembelajaran walaupun sekolah tidak dibuka, tetapi boleh diteruskan di rumah sahaja. Itu memang saya rasa memang kena teruskanlah juga. Walaupun fokus ke daripada murid tu tak 100% lah dia bagi kepada dalam session tu, tapi knowledge tu dalam masih dia boleh dapat. Betul. Yalah, memang bukan 100% lah, sebab yalah kadang-kadang ibu bapa pun ada yang bekerja. Kena yang ibu bapa ada di rumah, bolehlah dia memantau-mantau kan. Cuma betul, kita benda-benda baru kita kena ingat. Kita jangan depress ke apa ke semua. Cuma kita perlu ingat benda adalah untuk apa kata, dulu kita hantar anak kepada pengasuh, sekarang kita sendiri jaga depan mata. Jadi kita sebagai guru besar kepada mereka, jadi kita kena orang kata kena seimbangkan lah, kena cari jalan lah yang mana kita mewakili guru di rumah. Jadi kena pantau agar pembelajaran tu dapat diteruskan lah. Okey, terima kasih Encik Azam. Ya, saya pun bersetuju dengan kedua pendapat Encik Azam dan Encik Azlia. Jadi apa yang saya dapat rumuskan lah, saya sebenarnya kalau kita boleh juga nak katakan yang sebenarnya ibu dan bapa yang mengajar anak-anak di rumah ni juga sebenarnya telah banyak berkorban masa, berkorban tenaga mereka sendiri untuk mengajar anak-anak. Yelah, ada yang sambil kita mengajar, sambil kita bekerja, sambil tu kita pula nak kena pantau anak-anak kita yang tengah PKP. Dan saya nak tanya jugalah kepada Puan Azlia dan Encik Azam, adakah bersetuju jika saya katakan sebenarnya ada juga kebaikan PDPR ni, sebab secara tidak langsung sebenarnya kita pun boleh belajar.
bagi saya untuk tahap 1, 2, 3 memang perlu guidance daripada ibu bapa. Jadi bila anak tu ber-PDPR, ibu duduk sebelah. Jadi secara tak langsung memang ibu bapa dia macam refresh memori balik tau. Dia belajar balik sebenarnya. So at the same time pun kita macam dah kita tahu kalau dulu kita hantar pergi sekolah, sometimes kita kerja kan, balik rumah kita kadang-kadang tak tengok pun kerja sekolah anak tu. Tapi sekarang benda tu happen depan mata kita, kita pun sama-sama study. Jadi kita pun tahu apa subjek yang diorang tengah belajar, apa yang diorang tengah, tahap mana diorang, jadi kita boleh tahulah. Tu bagi pendapat saya. Ya betul. Pendapat Cik Azam. Sekarang ni apa yang kita tahu adalah benda yang benar-benar berlaku terjadi di depan mata kita. Kita sendiri dapat lihat tahap sebenar anak kita. Itu yang membuatkan, itulah yang disebut hikmah lah. Orang kata boleh nampak lah depan mata kita sekarang. Kita tahulah tahap anak kita punya potensi. Okey, terima kasih. Terima kasih Encik Azam di atas pendapat yang sangat berilmiah kita dapat pada petang ini. Kita pun telah sampai ke penghujung rancangan. Dalam segmen kita pada kali ini, saya dengan rendah hati dan seluruh warga kru production mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Azam dan Puan Azlia kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Walaupun sebelum kita nak mula ni saya dah menghubungi Encik Azam dan Puan Azlia sendiri, mereka sangat padat waktu mereka, tapi mereka sudi untuk meluangkan masa bersama-sama dengan kita untuk membincangkan topik kita pada hari ini. Jadi banyaklah yang kita dapat dengan perbincangan kita pada petang ini. Kita dapat satu ilmu yang sangat, orang kata sangat mantap lah perbincangan kita pada hari ini, dan idea-idea dan pandangan yang diberikan juga sangat membina untuk kita. Jadi terima kasih Cik Azam, Puan Azlia. Saya doakan semoga Cik Azam dan Puan Azlia akan terus tabah untuk mengajar anak-anak di musim PDPR, dan saya selaku guru juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi membantu kami ni para guru untuk memantau anak-anak untuk menyiapkan tugasan di rumah. Baik, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Cikgu. Kerana menjemput kami. Betul. Terima kasih Cikgu Aina. Jadi kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Bye-bye.